Kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang mana kitab ni disusun oleh Fadil Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, seorang ulama daripada Banjarmasin, Indonesia. Umurnya sekarang 90 lebih dan masih lagi hidup dan masih lagi menabur bukti mendidik umat di Banjarmasin, Indonesia. Dan kitab ni asalnya dalam bahasa Arab tapi diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid beliau yang juga guru kita juga, iaitu Al-Fadil Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, saya dapat maklumat sekarang ada di Derang. Sekarang ni beliau daripada itu Indonesia, sekarang ada di Malaysia. Di Derang. Jadi anak murid beliau ni menterjemahkan kitab guru beliau, yang mana kitab ini membahaskan berkaitan dengan kelebihan ilmu, kedudukan ilmu dan juga ketinggian darjat para alim ulama yang wajib untuk kita reti, yang wajib untuk kita faham. Sebab banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada ilmu dan banyak kedudukan yang agung Allah Ta'ala kurniakan kepada ahli ilmu yang juga kita sebut sebagai orang alim. Jadi kita sebagai orang Islam perlu mengetahui kedudukan ilmu dan orang alim dan perlu meletakkan mereka pada kedudukan yang sepatutnya. Kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Itu tajuk kita pada malam ni. Apa kelebihan orang yang menuntut ilmu Al-Quran? Apa kelebihan orang yang belajar mengaji Al-Quran? Apa kelebihan orang-orang yang ada kaitan dengan Al-Quran, termasuk juga mengajarkan Quran? Baik. Hadisnya berbunyi, An Aliyin karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala akhrajahu al-Bukhari wa Tirmizi. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa alaihi salam wa radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ni boleh kita baca 3 gelaran tersebut pada beliau. Boleh baca karramallahu wajhah, Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Boleh baca radhiyallahu ta'ala anhu sebab beliau seorang sahabat. Dan juga boleh disebut alaihi salam. Alaihi salam bukan saya sebut alaihi salam ni Imam Bukhari sebut dalam kitab beliau. Disebut alaihi salam. Saya bukan Syiah. Dia kata Syiah apa Ustaz? Tak. Sayyidina Ali ni kalau kita pujilah dengan 1000 gelaran sekalipun, pujilah 10,000 gelaran sekalipun, beliau tetap nombor 4. Beliau tetap tak boleh menandingi Sayyidina Abu Bakar, beliau tetap tak boleh mendahului Sayyidina Umar, dan beliau tetap di bawah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau tetap nombor 4. Sebab ulama sepakat sahabat, kedudukan sahabat yang paling tinggi sekali, ranking 4 khalifah tu. 4 khalifah tu. Yang tu paling tinggi sekali. Maknanya dari kalangan sahabat yang jumlah 100,000 lebih ni, yang paling tinggi sekali Sayyidina Abu Bakar. Tak ada siapa boleh ting dah. Sayyidina Ali pun tak boleh ting. Yang kedua Sayyidina Umar duduk nombor 2. Sayyidina Uthman duduk nombor 3. Yang keempat baru Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tetap nombor 4 lah. Boleh tak? Saya kata ustaz puji lebih Syiah lah. Tak ada kaitan pun. Baik, sambung. Daripada Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam wa karramallahu wajhah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmizi. Baik, saya rasa hadis ni tak perlu bincang panjang. Hadis ni saya rasa semua sedia maklum. Baginda bersabda, khairukum, manusia paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkannya kepada orang lain. Siapa yang ada kitab, buat catatan sikit di bawah perkataan mengajarkan orang lain tu, buat catatan di bawah tu, tulis itu termasuk yang mengajar hukum hakam Al-Quran. Buat catatan di bawah tu tuan. Buat catatan di bawah tu tuan. Manusia yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran, sama ada belajar bacaan Quran, belajar tajwidul Quran, belajar cara nak lagu Quran, belajar hukum hakam yang ada dalam Quran. Apa sahaja ilmu yang belajar ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling bagus. Tak payah bincang banyak.
Apa sahaja yang ada kaitan dengan Quran, dia belajar sesuatu yang ada kaitan dengan Quran, ini manusia paling baik. Mana-mana orang yang mengajak sesuatu yang diajak tu ada kaitan dengan Quran, ni manusia paling baik. Selesai. Boleh dapat segar tu? Selesai. Lepas tu ayah-ayah yang main mengaji malam ni, bahasa mudah kita ambil lah. Siapa nak jadi orang baik, kaitkan diri kita dengan Quran, insya-Allah kita jadi baik. Siapa nak jadi baik, kaitkan diri kita dengan Quran. Sama ada belajar baca ke, belajar duduk dengan Quran ke, sentiasa telaah Quran ke, ngaji ilmu yang ada dalam Quran ke, belajar hukum hakam agama yang ada dalam Quran ke, apa saja kaitan hidup kita dengan Quran, kita akan jadi orang baik. Itu satu. Boleh faham no? Nak bagi mudah faham ya. Dan yang kedua, siapa nak cari orang baik, itulah nak cari orang baik untuk kawan. Kan kita diminta bersahabat dengan orang baik-baik. Siapa nak cari orang baik-baik? Siapa nak cari menantu yang baik-baik? Siapa nak cari partnership yang baik-baik? Siapa nak menega, nak cari kawan yang baik-baik? Cari orang yang ada kaitan dengan Quran. Kalau hidup dia tu ada kaitan dengan Quran, insya-Allah dia orang baik. Tu ya. Faham tak bahasa? Nak bagi bahasa senang kan? Kami nak cari Ustaz menantu hak bagus-bagus. Tengok hidup dia ada tak kaitan dengan Quran. Tengok ada. Ustaz dia ni mengaji Quran, Ustaz belajar Quran dengan Tok Guru sekian-sekian dulu. Dia ni duk mengaji agama Ustaz. Okey, ada kaitan dengan Quran. Insya-Allah dia jadi orang baik. Sikit-sikit rongak-rongak tu ada, biasalah. Tapi insya-Allah dia akan jadi orang baik. Pasal dia hidup dia ada kaitan dengan benda yang paling agung dalam alam ni, iaitu Quran. Tu ya. Insya-Allah.